Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi terlebih dahulu sebelum saya pergi lebih jauh lagi mengenai apa yang hendak saya sampaikan, pernahkah kita terfikir mengapa Allah Ta'ala menurunkan musibah wabak COVID-19 kepada kita? Semestinya kita tidak mengetahui sebab mengapa Allah Ta'ala menurunkan musibah wabak COVID-19 kepada kita. Tetapi tiada salahnya jika kita merenungi tahap ketakwaan kita selama ini kepada Allah Ta'ala. Jika ini kerana takwa, mengapa Allah turunkan juga musibah wabak COVID-19 ini kepada kita? Jika benar tahap takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah tinggi, atau mungkin tahap takwa kita masih rendah sehingga Allah menurunkan musibah wabak COVID-19 ini kepada kita pada tahun 2020 ini agar kita kembali merenungi tahap ketakwaan kita kepada Allah Taala. Jika musibah wabak COVID-19 ini ada kalanya, ada kaitannya dengan takwa, sama-samalah kita merenungi kembali tahap ketakwaan kita selama ini kepada Allah Ta'ala. Jadi terlebih dahulu sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya ingin mengimbas kembali apakah makna takwa. Jadi takwa sebenarnya bermaksud memelihara ataupun melindungi. Ianya berkaitan dengan perbuatan. Dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran halaman yang ke-531, Imam Al-Gharib Al-Asfahani mendefinisikan takwa iaitu menjaga jiwa dari perbuatan yang membuat kita berdosa, dan itu adalah dengan meninggalkan apa sahaja yang dilarang dan menjadi sempurna dengan meninggalkan sebahagian yang dihalalkan. Yang ini apabila terdapat keraguan ataupun berlebih-lebihan dalam perkara yang dihalalkan. Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang bermaksud yang demikian itu kerana mereka yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu, maka sesungguhnya itu semua muncul daripada ketakwaan yang ada di dalam hati mereka. Dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang bermaksud tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darah haiwan kurban itu, akan tetapi yang akan sampai kepada Allah Ta'ala adalah ketakwaan daripada kalian. Surah Al-Hajj ayat yang ke-37. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, At-taqwa hahuna. Takwa itu berada di sini, sambil Rasulullah SAW mengisyaratkan ke dadanya. Namun perlu diingat bahawa hal itu bukan bererti kita boleh meremehkan amalan-amalan lahiriah, iaitu amalan-amalan yang nampak, yang dibuat oleh anggota tubuh badan kita. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, petunjuk yang paling sempurna adalah petunjuk daripada Rasulullah SAW. Sementara itu, baginda SAW adalah orang yang telah menunaikan kedua-dua kewajipan itu, baik zahir maupun batin, dengan sebaik-baiknya. Contohnya dalam dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan berkaitan dengan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Ubay radhiyallahu anhu bertanya balik kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, adakah engkau pernah melalui sebuah jalan yang penuh dengan duri?" Umar radhiyallahu anhu pun menjawab, "Ya." Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pun bertanya lagi, "Apa yang akan engkau lakukan?" Umar radhiyallahu anhu pun menjawab, "Aku akan menelitinya dengan berhati-hati, dan aku akan melihat tempat kedua telapak kakiku akan berpijak. Aku akan majukan satu kaki dan aku akan mundurkan yang lainnya kerana khawatir terkena duri." Ubay radhiyallahu anhu pun menyatakan, itulah takwa. Di sini nampak perbuatan Umar radhiyallahu anhu meneliti dengan berhati-hati terlebih dahulu, iaitu menggunakan hati. Dan kemudian barulah beliau radhiyallahu anhu menggunakan amalan, iaitu anggota badannya, iaitu memajukan satu tapak kakinya dan memundurkan tapak kaki yang lain kerana takut terkena duri. Jadi yang seterusnya, apakah ciri-ciri ataupun siapakah orang yang bertakwa? Disebutkan dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam halaman 211. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz pernah ditanya tentang orang-orang yang bertakwa, maka beliau radhiyallahu anhu pun menjawab,
Mereka adalah suatu kaum yang menjaga diri daripada kemusyrikan, peribadahan kepada Allah, kepada berhala, dan mengikhlaskan diri beribadah hanya untuk Allah Ta'ala. Manakala Al-Hasan rahimahullah pernah mengatakan, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah kepada mereka dan menunaikan kewajipan yang diperintahkan kepada mereka. Hanya dengan iman dan takwa, alam yang begitu luar biasa, termasuk virus ataupun apa-apa unsur lain yang boleh menyembuhkan kita daripada segala penyakit yang telah Allah anugerahkan untuk kita, akan menjadi sahabat dan terus mendatangkan manfaat serta keberkahan kepada kita, seperti mana firman Allah Subhanahu Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang bermaksud, jikalau penduduk sesebuah negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan, yakni kebaikan yang tiada hentinya daripada langit dan bumi. Akan tetapi sayangnya mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami seksa mereka disebabkan perbuatannya itu. Banyakkanlah berdoa, para pendengar sekalian, banyakkanlah berdoa kepada Allah Ta'ala. Kerana kesan daripada bertakwa di sini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, iaitu kesannya adalah apabila diberi keberkahan, maka ianya akan tumbuh, berkembang dan bertambah. Dalam arti kata lain, kebaikan yang tiada hentinya. Banyakkanlah berdoa, hadirin dan hadirat sekalian, pendengar-pendengar yang mendengar tazkirah ini. Banyakkanlah berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat musibah wabak COVID-19 ini. Kita sebagai seorang Muslim disunahkan untuk memperbanyakkan doa sepanjang hari, sepanjang hidup kita, kerana menjadi satu kerugian jika kita tidak berdoa kepada Allah, kerana Allah sentiasa berada dekat dengan kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-186 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat kepada mereka. Dan juga apabila berdoa, seseorang hamba berdoa, pastilah Allah akan mengabulkan doa kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-186 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab seruan orang yang berdoa kepadaku. Jadi salah satu daripada 3 perkara boleh tercapai jika seseorang berdoa dengan doa yang tidak mengandungi dosa ataupun doa yang tidak mengandungi pemutusan silaturahim. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahmin illa. Tidaklah seseorang Muslim berdoa dengan suatu doa yang tidak mengandungi dosa ataupun berkaitan dengan pemutusan silaturahim, kecuali Allah akan memberi salah satu daripada 3 benda ini, iaitu yang pertama sekali, boleh jadi Allah akan memakbulkan terus doa hambanya, ataupun Allah akan simpan hal tersebut sebagai ganjaran pahalanya di akhirat kelak. Ataupun yang ketiga, maka Allah akan menjauhkan diri seseorang yang berdoa daripada keburukan setimpal dengan apa yang diminta dalam doanya. Para sahabat radhiyallahu anhum pun berkata dalam hadis ini, jika begitu kami akan memperbanyakkan doa. Rasulullah SAW pun menjawab, Allah lebih banyak memberi daripada apa yang kamu minta. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad dan disahihkan pula oleh Al-Hakim dan dinyatakan sanad-sanadnya baik oleh Al-Bushiri. Jadi marilah sama-sama kita meningkatkan kualiti amalan soleh kita agar kualiti ketakwaan kita kepada Allah juga meningkat. Seterusnya menjadi penyebab agar Allah mengangkat musibah wabak COVID-19 ini. Banyakkanlah berdoa agar Allah mengembalikan kehidupan kita yang asal seperti sebelum berlakunya wabak COVID-19 ini. Jika musibah wabak COVID-19 ini kerana takwa, sama-samalah kita memperbaiki diri. Semakin tinggi takwa seseorang hamba, takwa seseorang Muslim kepada Allah Ta'ala, semakin tinggi jugalah penjagaan Allah Ta'ala kepada seseorang Muslim itu. Semoga tazkirah ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.